Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, terima kasih bersama-sama dengan Empire Minda DDD bersama Dr. Daniel. Dan jika channel ini bermanfaat bagi anda, sila tekan like, share dan juga jangan lupa subscribe. Dan sebelum ini pernah saya sentuh tentang bahaya merokok. Bagaimana bila kita menyalakan rokok, ia mencipta lebih kurang 7,000 bahan-bahan kimia beracun. Dan itu yang sudi dihisap oleh para perokok. Dan kesannya mengikut WHO, setiap tahun lebih kurang 7 juta orang mati disebabkan kesan rokok yang menghasilkan pelbagai penyakit secara langsung. Dan lebih kurang 1,2 juta meninggal dunia disebabkan kesan menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok-perokok. Dan begitulah seterusnya. Lantas pada kali ini kita nak menyentuh tentang satu topik yang berkaitan dengan kesan negatif menghisap rokok ke atas otak. Ada satu bahan yang amat berbahaya yang terdapat dalam rokok, iaitu dipanggil sebagai nikotin. Mengikut National Institute in Drug Abuse America, bahan nikotin ini amat adiktif. Adiktif artinya dia mampu menghasilkan ketagihan. Sebab itu perokok susah hendak berhenti daripada menghisap rokok. Antaranya disebabkan oleh bahan nikotin yang boleh menghasilkan ketagihan ini. Di samping itu, mengikut kajian 2012 yang dilaporkan dalam The National Institute of Health America, data yang dilakukan ke atas 7,000 orang lelaki dan perempuan dalam jangka masa lebih kurang 12 tahun mendapati antaranya lelaki pertengahan umur yang merokok mengalami penurunan kognitif berbanding yang tidak merokok. Jangan lupa ungkapan ini. Mengalami penurunan di sudut kognitif berbanding mereka yang tidak merokok. Dan pada tahun 2015, berdasarkan satu kajian yang juga dimuatkan dalam National Institute of Health America, para pengkaji termasuk para saintis telah menilai 37 kajian berkaitan kesan rokok ke atas perokok berbanding dengan orang yang tidak merokok. Dan didapati bahawa para perokok mengalami risiko lebih kurang 30%. Lebih kurang 30% berisiko untuk mengalami demensia. Demensia artinya nyanyuk berbanding mereka yang tidak merokok. Dan bila kita sebut demensia ataupun nyanyuk, ia bermaksud loss of cognitive functions. Artinya otak mengalami penurunan di sudut fungsi kognitif. Tadi pun saya sebut tentang penurunan di sudut kognitif. Kajian 2015 yang baru saya sebutkan tadi juga menyebutkan tentang demensia yang ada berkaitan dengan penurunan ataupun hilang, loss bahagian fungsi kognitif yang ada berkaitan dengan fungsi otak. Dan bila kita sebut fungsi kognitif otak, ia bermaksud bahagian pemikiran, bahagian memori, dan juga bahagian reasoning, kemampuan untuk menganalisis, untuk bersikap kritikal dan sebagainya. Maka itu semuanya ada berkaitan dengan fungsi kognitif otak. Dan dia menurun bagi mereka yang merokok. Risiko untuk dia mengalami penurunan kognitif ini adalah 30%, lebih tinggi berbanding yang tidak, berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Dan kemudian ada lagi satu kajian, iaitu kajian 2017 yang juga dilaporkan dalam
NIH, iaitu National of Institute of Health America. Dilaporkan tentang otak para perokok semakin mengecil jadinya. Disebut sebagai smokers volume loss. Otak para perokok jadi mengecut, jadi mengecil. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebutkan sebagai smoking shrivels your brain. Otak jadi semakin mengecut. Ini satu kajian yang berkaitan dalam bab molecular psychiatry. Ini kajian dalam bidang molecular psychiatry. Dan pengecutan otak ini ada berkaitan dengan bahagian cortex. Cortex ini bahagian depan otak kita. Dan dia antara bahagian yang paling penting. Sebab dengannya lah kita berfikir, kita mengingati pengalaman-pengalaman yang lepas, kita menganalisis, kita cuba merancang. Ini bahagian cortex. Bahagian itulah yang mengecut. Sekaligus orang yang mengecil bahagian itu, sudah pastinya dia menjadi seperti tidak stabil teramat sangat. Ini berdasarkan kajian 2017. Jadi berfaedahkah merokok, tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita mendengar penemuan-penemuan tadi? Dan sebelum ini saya telah sebutkan tentang risiko meningkat ke atas perokok, risikonya meningkat berkaitan dengan penyakit jantungnya, stroke-nya, barah paru-parunya meningkat dengan tinggi sangat. Jadi akhirnya timbul satu persoalan, berbaloikah kita merokok? Berbaloikah kita merokok? Sebab itu para ulama rata-ratanya mengatakan haram merokok. Dalam konteks Malaysia telah ada satu fatwa, iaitu yang diisytiharkan pada tahun 1995 dalam muzakarah oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, iaitu pada tanggal 23 Mac 1995, maka dirumuskan ketika itu bahawa dengan dalil-dalil, dengan penemuan-penemuan semasa, merokok adalah haram. Pertama disebabkan contohnya firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 157 yang berbunyi, وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ al-ayah. Dan dihalalkan ke atas mereka yang baik-baik, dan diharamkan ke atas mereka al-khaba'ith. Al-khaba'ith berdasarkan ayat Quran yang saya bacakan tadi ialah benda-benda yang keji lagi memudaratkan. Dan rokok jelas termasuk dalam kategori al-khaba'ith. Dalil yang kedua ialah sabda Nabi berdasarkan riwayat Imam Ibn Majah yang bertaraf sahih, la dharara wa la dirar. Jangan melakukan sesuatu yang dharara, yang mendatangkan kemudaratan, dan jangan balas dengan kemudaratan. Maka merokok mendatangkan mudarat. Telah kita sebutkan sebelum ini dan juga tadi. Maka tidak sayogia untuk kita mengambilnya. Dan yang ketiganya, mudaratnya bukan sekadar ke atas perokok, juga ke atas mereka yang lain. Telah kita sebutkan sebelum ini tentang kemudaratan yang menimpa ke atas orang yang tidak merokok, tidak menghisap rokok, tapi menghisap asap rokok. Padahnya juga menimpa ke atas mereka. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, pembadiran. Pada tahun 2019, Harian Metro melaporkan tentang seorang bapa kepada 5 orang anak yang sejak berumur 15 tahun telah merokok. Dan 30 tahun selepas itu baru beliau bertegas untuk berhenti merokok. Dan ketika itu beliau mengatakan bahawa wang yang telah dia habiskan selama 30 tahun untuk membeli rokok berjumlah lebih kurang 126,000 RM. 126,000 ringgit Malaysia. Satu jumlah yang besar. Dibakar begitu saja dalam konteks merokok. Ini satu pembadiran. Dan kalau kita merujuk pada contohnya surah Al-Isra, surah nombor 17, ayat nombor 27, Allah Azza wa Jalla mengatakan orang yang innal mubadzirin, golongan yang pembazir ini, pemboros ini,
dari kalangan ikhwan asyayatin, dari kalangan ikhwan. Ikhwan siapa? Saudara siapa? Saudara setan. Kelompok merokok, kelompok yang membuat pembadiran, dan jika dikaitkan dengan ayat tadi, maka itu perangai seperti setan, dari rakan-rakan setan. Dan dia merosakkan kebersihan, dia mengotorkan udara. Maka digabungkan ke semua ini, tidak boleh kita katakan kecuali satu hukum bagi merokok. Hukumnya adalah haram. 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 Jadi bagi anda yang hendak berhenti merokok, ini suatu amal yang baik. Ada caranya. Di samping kena ada azam yang kuat, ini dulu. Kena ada kesungguhan dalaman yang kuat untuk berhenti. I want to stop smoking. Itu kena ada dulu. Jika itu tiada, payah nak berhenti. Dia tidak ada kekuatan dalaman. Hanya sebut rasa nak berhenti. Dia tak akan berhenti. Kalau rasa nak berhenti, dia kena azam nak berhenti dari dalam. Kemudian berusaha. Minum air kosong banyak. Buat aktiviti, sibukkan diri dengan kerja-kerja berfaedah, bersenaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk bertemu dengan penasihat-penasihat, pakar-pakar di klinik berhenti merokok. InsyaAllah mereka akan membantu. Dan biasanya ramai yang berjaya berhenti pada bulan Ramadan. Berbelas-belas jam kita berpuasa, pastinya tidak merokok. Artinya kita boleh berhenti dah merokok. Sebab berbelas-belas jam kita boleh tidak merokok, tambah sedikit lagi. Setiap hari kita boleh berhenti merokok dengan azam yang kuat, dengan bantuan pakar-pakar. Dan itu satu usaha yang baik. InsyaAllah semoga yang hendak berhenti merokok dipermudahkan Allah Azza wa Jal ke atas mereka, akan dibantu Allah untuk berhenti merokok. Dan jangan lupa solat, sujud, berdoa, minta Allah bantu dalam hal yang baik, nak berhenti merokok seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bertemu lagi di siaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.